A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. Pada perbahasan minggu lepas, pada sesi yang lepas, kita sudah membahaskan tentang ilmu fiqh dari sudut istilahiyah dan dari sudut bahasa, dan juga kita telah membahaskan tentang apakah makna syarak dan pembahagian syarak. Untuk hari ini, untuk sesi hari ini, insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk mukallaf. Apakah yang dimaksudkan dengan mukallaf dan juga apakah syarat-syarat mukallaf? Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan mukallaf? Mukallaf ialah seseorang yang telah mencukupi syarat untuk menerima taklif ataupun menerima taklif syarak. Baik. Syarat akan menyusul selepas ini. Apakah yang dimaksudkan dengan taklif syarak? Taklif syarak maksudnya ialah tuntutan dan kewajipan yang telah ditetapkan oleh syarak, seperti syarak menetapkan ataupun menyuruh, memerintahkan seorang mukallaf untuk melakukan solat, ataupun syarak memerintahkan untuk seorang individu itu untuk berpuasa dan seumpamanya. Baik. Apakah syarat-syarat mukallaf? Syarat-syarat mukallaf yang pertama iaitu al-aqilun, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai al-aqilun, dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai orang yang berakal. Orang yang berakal. Maka terkeluarlah dari syarat yang pertama ini iaitu orang yang tidak berakal, iaitu orang yang kurang siuman, maka tiada taklif padanya ataupun tiada bebanan syarak kepadanya. Itu syarat yang pertama, iaitu syarat al-balighun, al-aqilun. Syarat yang kedua iaitu al-balighun, ataupun dalam bahasa Melayunya kita terjemahkan sebagai orang yang sudah sampai umur baligh. Al-balighun. Okey. Maka terkeluarlah daripada al-balighun ni, iaitu sampai kepada had umur dewasa ini, orang yang tidak baligh, maka ia tiada taklif syarak kepadanya. Tanda-tanda baligh bagi lelaki dan perempuan ialah, saya bagi tanda-tanda baligh lelaki dahulu, iaitu ada dua tanda. Tanda yang pertama iaitu keluar air mani pada umur 9 tahun Hijriyah, maka ia sudah dikira baligh. Tanda yang kedua iaitu telah sampai umur 15 tahun Hijriyah, maka ia dikira sebagai baligh. Sekalipun ia pada umur 15 tahun tersebut ia tidak keluar air mani, maka apabila ia sudah sampai pada umur 15 tahun, maka ia sudah dikira baligh. Itu tanda-tanda bagi seorang lelaki apabila ia baligh. Apakah tanda pula bagi seorang perempuan? Iaitu ada 3 tanda, yang mana tanda 1 dan juga tanda 2 sama seperti lelaki, iaitu tanda pertama iaitu keluarnya air mani pada umur 9 tahun. Itu tanda yang pertama bagi perempuan, sama juga dengan lelaki. Tanda yang kedua iaitu telah sampai umur 15 tahun Hijriyah bagi perempuan, walaupun ia tidak keluar air mani, apabila telah sampai umur 15 tahun, maka ia sudah dikira baligh. Itu syarat tanda yang kedua. Tanda yang ketiga iaitu ditambah oleh para ulama, syarat baligh bagi perempuan adalah datangnya haid pada umur 9 tahun Hijriyah. Apabila dia sudah sampai, dia telah datang haid pada umur 9 tahun, maka ia sudah dikira baligh. Itu syarat yang kedua, iaitu al-balighun. Okey, baik. Maka terkeluarlah daripada syarat kedua ni, iaitu ghairu baligh, iaitu orang yang tidak baligh ataupun kanak-kanak. Kita khususkan kepada kanak-kanak. Baik. Kanak-kanak tidak dituntut untuk
melakukan apa yang syarak suruh. Tetapi ada perintah daripada Nabi Muhammad SAW, iaitu perintah ini dituju khas kepada abak ataupun kepada kedua ibu bapa. Iaitu Nabi kata apa? Muru auladakum bis salati inda sab'ina sinin. Iaitu perintahkan ataupun ajarkan kepada anak-anak kamu ni, wahai ibu bapa, dengan solat ketika setelah sampai umur 7 tahun. Okey, perintah tersebut wajib ke atas ibu bapa, abak. Dan untuk perintah apa? Perintah untuk mempelajari ataupun mengajar anak-anak mereka ini untuk mempelajari solat. Untuk mempelajari solat pada ketika umur 7 tahun. Ketika umur sampai 7 tahun, maka mereka ni, para ibu bapa ni, kena ajar mereka tentang solat. Walaupun kanak-kanak tersebut ghairul balighun, walaupun kanak-kanak tersebut tidak sampai had umur balik lagi, tetapi mereka wajib mempelajari solat tersebut. Baik, itu syarat yang kedua, iaitu balighun. Syarat yang ketiga iaitu bulughud dakwah, ataupun dalam bahasa Melayu kita terjemahkan sebagai sampainya dakwah Islam, sampainya seruan Islam. Maka terkeluarlah daripada syarat yang ketiga ini ialah, iaitu seseorang ataupun seseorang individu yang tidak sampai seruan Islam kepadanya. Sebagai contoh, seseorang kaum ataupun seorang individu yang berada di tengah-tengah hutan dan dia ni tidak sampai dakwah kepadanya, tidak sampai seruan Islam kepadanya, maka tidak wajib ke atasnya taklif syarak, sebab ia tidak memenuhi syarat yang ketiga, iaitu bulughud dakwah, iaitu sampainya dakwah. Baik, Imam Al-Bajuri mengatakan dalam syarah Jauharut Tauhid, beliau mengatakan bahawa termasuk juga orang yang tidak sampainya dakwah kepadanya ni, iaitu ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni maksud apa? Ahlul fatrah ni maksud dia satu zaman ataupun satu ketika yang mana zaman tersebut tidak ada perutusan Rasul kepada zaman tersebut. Contohnya zaman ataupun jarak di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, ada satu zaman yang mana zaman tersebut tiada perutusan Rasul. Maka ahli tersebut ataupun kaum yang ada pada zaman tersebut dinamakan sebagai ahlul fatrah. Jadi, adakah ahlul fatrah ini nanti apabila mereka meninggal ataupun meninggal dunia, adakah mereka dimasukkan dalam syurga ataupun neraka? Jawapannya ialah dimasukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Taala sebut dalam satu ayat, satu potongan ayat, kata apa? Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasul. Tidaklah kami menyeksa satu kaum itu ataupun satu individu itu sehingga kami mengutuskan seorang rasul. Okey? Rasul tiada lagi utus lagi pada zaman tersebut. Maka apabila dia mati time tu, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah. Jadi menjadi pendapatan antara ulama tentang bonda ataupun ibu bapa Nabi Muhammad SAW, adakah termasuk ahli fatrah ataupun tidak masuk? Jawapannya termasuk ke dalam ahlul fatrah. Okey, termasuk dalam ahlul fatrah, dan mereka ni abak Nabi Muhammad SAW adalah ahli syurga seperti mana sepakat oleh para ulama. Baik, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ataupun syarat yang kelas sekali iaitu salamatul hawas, atau sempurna panca inderanya, terutama khususnya pada penglihatan dan juga pendengaran. Penglihatan atau pendengaran. Baik, sekiranya seseorang itu penglihatannya berfungsi tetapi pendengarannya tidak berfungsi, maka taklif syarak adalah wajib ke atasnya juga. Dan sekiranya seseorang itu penglihatannya tidak berfungsi tetapi pendengarannya berfungsi, maka taklif syarak wajib ke atasnya juga. Baik,
terkeluarlah daripada syarat keempat ini, iaitu orang yang tidak sempurna panca inderanya, seperti telah lahir dia buta, dan telah lahir juga pendengaran dia tidak ada ataupun tidak berfungsi, maka taklif syarak ke atasnya tidak wajib, dan dia tidak berdosa walaupun ia sudah besar ataupun telah dewasa. Baik, setakat itu saja perkongsian saya pada minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa kepada sesi yang akan datang, insyaAllah ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.